Assalamualaikum. Hari ini saya nak share tentang power station dan saya rasa inilah power station yang terbaik sepanjang tempoh tahun 2023 bagi kategori power station di bawah 1000 watt hour. Power station kali ini daripada EcoFlow, produk series River 2, dan untuk River 2 ni ada 3 model. Yang pertama River 2, yang kedua River 2 Max dan yang ketiga adalah River 2 Pro, dan yang kita ada hari ini adalah River 2 Pro. Okey tuan-tuan, dalam pemilihan power station ni, ramai yang beranggapan kalau power station tu besar, bermaksud itulah power station yang terbaik. Tapi masalahnya tuan-tuan, kalau kapasiti bateri besar, nak cas pun ambil masa 1 hari, tak guna juga. Dan lagi satu, ada yang beranggapan bila kita beli power station ni, katakanlah total energy yang ada dalam ni adalah 1000 watt hour. Kalau kita dapat 1000 watt hour, itu baru yang terbaik. Sebenarnya memang takkan ada power station yang kita boleh gunakan tenaga 100%. Semua power station dia akan ada reserve capacity. Sama juga dengan power station yang pernah saya test, saya pernah saya review dengan tuan-tuan sebelum ni, semuanya ada reserve capacity. Termasuk juga dengan yang ni. Ini kalau ikutkan total energy adalah 768 watt hour dan saya dah buat test, memang kita takkan dapat 100%. Itu semua power station sama tuan-tuan. Kita tengok dulu spesifikasi untuk River 2 Pro ni tuan-tuan. Kapasiti 768 watt hour. Total outlet 11. 11 ni sebenarnya untuk market US. Kita dekat Malaysia, AC output cuma ada 3. Jadi untuk pasaran Malaysia ni cuma ada 10 saja outlet. Kemudian AC output dekat sini 120 volt. Sama juga ini untuk market US. Kita dekat Malaysia ni 240 volt 50 Hz. Tapi tuan-tuan yang risau, bila tuan-tuan beli nanti tuan-tuan akan dapat yang 240 volt AC 50 Hz. Dan lagi satu function yang ada dekat EcoFlow ni tak ada pada brand lain, dia ada X-Boost output. Maximum output 1600 watt. Sekejap lagi kita akan test apa yang dimaksudkan dengan X-Boost ni. Dan bateri chemistry, bateri yang digunakan dalam power station ni adalah bateri lithium iron phosphate. Dan setiap produk EcoFlow ni dia akan ada mobile apps. Sekejap lagi pun kita akan test juga mobile app ni. Dimension 27x26x22.6 cm. AC charging tuan-tuan, AC charging 940 watt. Sebab itulah power station ni untuk kita charge daripada kosong sampai penuh 100% hanya perlukan masa 70 minit saja. Sejam lebih dah full charge. Tadi kita tengok bateri yang digunakan adalah bateri lithium iron phosphate dan dia punya charge cycle adalah 3000 charge cycle. 3000 maksudnya 3000 kali kita charge dan 3000 kali kita discharge. Itu adalah satu cycle. Kalau 3000 bermaksud, kalau 3000 ni bahagi dengan 365 hari, bermaksud kita gunakan setiap hari lah. Dia boleh bertahan selama 8 tahun lebih. Dan selepas 8 tahun, power station ni masih lagi boleh digunakan, tapi kapasiti dah berkurang kepada 80% saja. Walaupun di awal video tadi saya cakap inilah power station yang terbaik untuk tahun 2023, tapi tak bermaksud power station ni perfect tuan-tuan. Kita takkan jumpa power station yang 100% perfect. Power station yang terbaik adalah power station yang sesuai dengan keperluan kita. Jadi dalam video ni, saya akan cerita juga kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada power station ni. Dalam kotak power station ni tuan-tuan, dia simple saja, tak banyak aksesori, dan itulah kelebihan pertama yang saya nampak dengan power station ni. Dekat dalam ni cuma ada satu kotak untuk aksesori, tapi aksesori dia memang simple saja. Selalunya orang bila dia beli barang, dia suka cari barang yang ada banyak aksesori. Tapi masalahnya daripada pengalaman saya yang lepas, kalau power station yang banyak aksesori ni, kadang-kadang bila kita nak guna dekat luar, kita pergi outstation, kita mudah tertinggal. Kadang-kadang tertinggal AC cord, tertinggal charging brick, kadang-kadang tertinggal adapter. Untuk yang ni simple tuan-tuan. Ini saja aksesori yang ada dalam kotak power station ni untuk kita charge power station ni. Yang ni AC cord, dan AC cord ni adalah standard, sama dengan AC cord biasa. Kalau tuan-tuan tertinggal lupa nak bawa ni pun, tuan-tuan singgah mana-mana kedai komputer ataupun kedai elektrik, tuan-tuan boleh cari yang lain. Dan harga pun murah saja. Yang ni pula untuk kita charge dalam kereta, ada cigarette lighter port dan juga XT60 connector. Ini untuk kita charge dalam kereta. Yang ni pula untuk output DC 12 volt. Kalau tak bawa pun tak ada masalah. Ini saja yang penting untuk kita charge power station ni. Satu untuk charge daripada AC dan satu ni untuk charge dalam kereta. Untuk power station yang lain, tuan-tuan kena bawa charging adapter yang besar macam ni. Kalau tuan-tuan nak charge power station ni dekat luar.
Bagi saya selalu gunakan power station ni semasa outstation. Jadi masa saya pergi outstation, saya kena bawa sekali dengan charging adapter ni. Untuk yang ni tuan-tuan tak payah bawa charging adapter sebab charging adapter tu memang dah ada dalam power station ni. Bagi saya, untuk situasi saya lebih prefer power station yang memang dah ada charging adapter dekat dalam power station. Tapi benda ni bergantung pada situasi tuan-tuan sebab secara tak langsung ke mana saja tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan bawa sekali charging adapter. Bagi tuan-tuan yang concern tentang berat, opsi yang terbaik bagi tuan-tuan adalah jenis yang macam ni sebab charging adapter tak ada dalam power station. Dan secara tak langsung power station akan jadi lebih berat sebab charger pun dah ada dalam ni. Tapi itu bergantung pada situasi tuan-tuan. Tapi untuk saya travel banyak dengan menggunakan kenderaan. Saya bukan nak hiking. Jadi saya rasa tak ada masalah kalau dalam power station ni memang dah ada charging adapter. Dan saya pun takkan tertinggal charging adapter lagi dah. Sebelum ni pun memang pernah saya pergi outstation, saya tertinggal tak bawa charging adapter ni. Memang tak boleh nak cas. Tapi tuan-tuan nak kata berat sangat pun tak juga. Sebab berat dia cuma 7.8 kilo. Saya rasa okey kot. Walaupun dekat dalam ni ada charging adapter sekali. Tak berat sangat, 7.8 kilo okey kot. Tak terasa sangat lah. Boleh angkat lagi macam ni. Okey kot. Untuk model River Pro 2 ni kita ada 3 USB Type A dan 1 USB Type C. Maximum power 100 watt dan USB Type C ni support untuk output dan juga input. Maksudnya kita boleh charge juga power station ni melalui USB Type C. Jadi kalau AC cord ni pun saya tertinggal masa outstation, tak ada masalah sebab saya masih lagi boleh charge power station ni dengan menggunakan adapter laptop saya. Sebab laptop saya gunakan Type C, tak ada masalah, saya masih lagi boleh charge power station ni. Ataupun kalau tuan-tuan ada USB charger Type C yang support power delivery maximum power 100 watt, tuan-tuan boleh lagi charge power station ni. Okey, kita dah onkan power station ni dan dekat sini kita boleh nampak percentage bateri sekarang ni 95%. Dekat sini dia akan tunjuk berapa charging power. Kemudian dekat sini berapa output yang kita gunakan. Dan dekat sini pula ada remaining capacity. Kalau kita charge, dia akan display berapa lama tempoh masa yang diperlukan untuk full charge. Dan dekat sini kalau dalam keadaan kita discharge, kita guna, dia akan display berapa tempoh masa yang ada berdasarkan load ataupun peralatan yang kita on pada masa tu. Dan benda ni memang sangat berguna. Sebagai contoh, kalau kita onkan peralatan yang besar, kita boleh tahu berapa lama lagi kita boleh gunakan peralatan tersebut dengan menggunakan power daripada power station ni. Dekat sebelah sini kita ada cigarette lighter port, ada satu. Kemudian dekat bawah kita ada output untuk DC barrel jack 12 volt. Dan untuk kita onkan bahagian DC ni, bahagian sini dan juga bahagian sini, kita onkan dekat sini, dekat button ni. Bila kita tekan button ni, kedua-dua output ni dah ada power, kita dah boleh gunakan untuk USB dan juga cigarette lighter port dan juga DC barrel jack. Dan dekat bawah ni kita ada AC output, ada 3 soket dan total combination antara 3 soket ni adalah 800 watt saja, kecuali kalau kita enable X boost dalam apps nanti, barulah kita boleh draw sampai maksimum 1600 watt. Untuk on dekat button sini. Dan sekarang kita dah ada AC output 240 volt AC 50 Hz. Okey tuan-tuan, sebelum kita teruskan lagi dengan charging test dan juga output test untuk power station tu, saya nak jawab siap-siap soalan yang saya rasa confirm akan ada dekat ruangan komen nanti. Soalan tersebut adalah berapa lama kita boleh gunakan power station ni untuk hidupkan peralatan elektrik. Soalan tu memang subjektif, tak boleh jawab dekat ruangan komen, memang kena tengok video sampai habis. Walaupun dalam setiap video saya cerita dengan detail, tetap akan ada soalan ni juga. Sebab ramai yang tengok video tak habis. Itu di luar kawalan saya cuma boleh share. Tapi selagi tuan-tuan tak tengok sampai habis, tuan-tuan tak akan faham sampai bila-bila. Okey, berdasarkan spek power station ni, rated capacity adalah 768 watt hour. Dan saya dah buat test menggunakan power meter. Untuk AC output, kita cuma dapat 640 watt hour daripada 768 watt hour bersamaan dengan 83%. Untuk DC output, kita dapat 670 watt hour daripada 768 watt hour bersamaan dengan 87%. Jadi, katakanlah untuk AC output ni, tuan-tuan ada TV LED, power rating 100 watt. Jadi, kita boleh ambil 640 watt hour bahagi dengan 100 watt. Bermaksud, kita boleh onkan TV tu selama 6 jam dengan power station ni. Sama juga, kalau tuan-tuan punya peralatan tu 200 watt, dia akan jadi 3 jam saja. Dan kalau tuan-tuan gunakan power station ni untuk hidupkan kipas angin kecil ni,
Power rating kipas angin ni cuma lebih kurang 13 watt. Jadi tuan-tuan boleh gunakan power station tu untuk hidupkan kipas angin ni selama 49 jam bersamaan dengan 2 hari lebih. Untuk test yang pertama, kita nak test untuk hidupkan kipas angin ni. Kipas angin ni power rating 13 watt dan ni sebenarnya adalah kipas DC 12 volt. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada nak gunakan AC ataupun DC. Kalau AC kita perlukan DC adapter ni, dan kalau untuk DC kita boleh direct dekat sini, dekat DC barrel jack ni. So kita akan test melalui DC. Dan tadi kalau kita tengok untuk DC kita akan dapat 670 watt hour. Maksudnya dia akan running kipas ni lebih lama, mungkin lebih daripada 50 jam. Kalau untuk AC tadi dah lebih kurang dalam 640 watt hour, kita kira lebih kurang dalam 49 jam. Bila direct ni kita akan dapat masa yang lebih lama. Kita cuba on kan. Kat sini kita tengok dia di antara 11, 12. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok kat sini, kapasiti yang ada dalam power station ni cuma 92% saja. Dan masa yang kita ada untuk onkan kipas angin ni adalah 51 jam. Ini sebab 92%, kalau 100% lebih lama lah. Jadi tuan-tuan, dengan setup yang kita ada sekarang ni, tuan-tuan boleh hidupkan kipas angin ni selama 2 hari berturut-turut tanpa henti. Dan sebenarnya untuk power station ni, kita boleh charge dengan menggunakan solar panel. Dan untuk yang ni, kalau kita gunakan solar panel 220 watt daripada EcoFlow, masa untuk kita charge daripada kosong sampai penuh cuma 3 jam setengah saja. Kalau boleh penuh charge dalam masa 3 jam setengah ni, dia lebih kurang macam sistem kuasa solar yang kita pasang dekat rumah. Biasanya kita buat kiraan berdasarkan 4 jam ataupun 3 jam. Dan solar panel tu memang solar panel yang sangat-sangat berkualiti. Sebab itulah dalam masa 3 jam setengah saja kita boleh charge power station ni sampai penuh. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah nak maghrib. Jadi saya nak habiskan dulu power untuk power station ni. Dan malam ni kita akan sambung untuk test charging. So kita hidupkan kipas angin ni. Dan kipas ni memang power tinggi, 85 watt. Kalau dekat sini kapasiti lebih kurang 90%, kita ada masa 6 jam untuk running kedua-dua kipas ni. Okey tuan-tuan, sekarang dah dekat pukul 10 malam. Kalau tengok dekat sini ada lagi lebih kurang 3 jam. State of charge sekarang ni 53%, kita running cuma dalam 80 hingga 90 watt. Kalau 3 jam, pukul 1, pukul 2 jugalah baru nak habis. Jadi kita akan stop dulu dan kita akan test untuk charging. Untuk kita charge menggunakan AC input, kita akan sambungkan AC cord dekat sini. Dan yang ni pula untuk sambungan DC untuk kita charge dalam kereta dan juga charge melalui solar panel dekat input yang sama. Jadi sekejap lagi kita boleh tengok berapa charging power untuk power station ni. Dan sebenarnya charging power ni bergantung juga kepada state of charge power station. Sekarang ni state of charge 53%. Kita tengok berapa power dia akan draw semasa charge power station ni. Saya akan onkan plug. Dah mula charging. Sekarang ni 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Okey, 820, 830. Lebih kurang 830 watt lah charging power yang masuk ke dalam power station ni sekarang. Dan estimate masa untuk penuh 35 minit. So dari segi charging power, saya rasa inilah power station yang charging power paling tinggi yang saya pernah test setakat ni. State of charge sekarang ni 63% dan masa yang diperlukan untuk full charge cuma tinggal 29 minit saja. Jadi saya rasa tak ada masalah kita tunggu sampai full charge. Kemudian baru kita akan test untuk discharge. Kita akan cuba tengok berapa maksimum power output yang kita boleh draw daripada power station ni. Okey tuan-tuan, untuk output test ni saya akan gunakan EcoFlow River 2 Pro ni untuk charge Blue Yeti AC200P. Untuk yang ni charging power lebih kurang dekat 500 watt. Untuk yang ni tuan-tuan memang sangat berat. Berat dia lebih kurang 28 kilo. Yang ni sebenarnya memang tak sesuai untuk jadikan sebagai portable. Yang ni lebih sesuai untuk kita jadikan sebagai backup power di rumah ataupun dekat dalam camper van. Nak portable memang sangat tak sesuai. Berat. Kita adjust bagi dia ruang sikit sebab ada lagi satu benda yang kita nak test sekali. Yang ni tuan-tuan, EcoFlow Wave 2 Portable Aircon. Kita akan cuba untuk charge. Sebab ini pun ada built-in bateri. Kita akan cuba charge aircon ni. Cuma bateri ni memang dah full charge. Jadi saya akan on sekejap untuk kita drain power sikit.
Memang sejuk sebab aircon ni memang ada kompresor sama macam aircon biasa. Yang ni saya belum review lagi, masih tengah testing. So yang ni mungkin dalam next video lah. Saya cuba untuk cas EcoFlow Wave 2 ni dengan menggunakan Blue Yeti ni dan draw lebih kurang 760 watt. Jadi kalau EcoFlow Revo Pro 2 ni boleh cas kita punya aircon ni, bermaksud output dia memang betul 800 watt. Dah hampir nak penuh, dah 99%. Charging power pun dah semakin berkurang kepada 476 watt saja. Ini memang normal, bila dekat nak penuh, charging power ni akan berkurang. Tapi ini pun dah cukup untuk kita test output daripada power station ni. Kita akan stop charging. Jadi kita akan cuba hidupkan aircon ni dengan power station ni. Dan kita onkan aircon. Sekarang ni aircon tengah draw 725 watt daripada power station ni. Maksimum output power daripada power station ni adalah 800 watt. Ini kita tengok kat sini 725 watt, 726 watt. Dan kalau kita tengok output waveform masih cantik daripada AC output ni, bermaksud memang terbukti ini memang boleh draw 800 watt tanpa sebarang masalah. Okey, 780 watt dan output waveform masih lagi cantik. Jadi output daripada power station ni memang betul-betul clean, memang pure sine wave. Tapi kalau saya cuba untuk cas aircon dan power station ni serentak, dia akan overload sebab dah lebih daripada 800 watt dan output dekat sini dia akan cut off. Tapi saya nak cuba untuk cas juga serentak sebab kita nak tengok apa error yang akan keluar dekat power station ni. So saya akan sambungkan untuk cas. Belum start charging lagi. Okey, dah keluar kat sini alarm overload sebab kita dah lebih daripada 800 watt. Dan untuk kita normalkan balik, kita cabut je yang ni dan kita onkan balik inverter ni. Okey, output dah running semula. Inilah yang akan jadi kalau kita dah overload, dah terlebih. Okey tuan-tuan, untuk power station ni dalam keadaan normal kita boleh draw sampai 800 hingga 830 watt. Tapi macam mana pula kalau kita ada load yang lebih besar, sebagai contoh blower ni maksimum 2000 watt, tapi kebiasaan dia akan draw dalam 1600 hingga 1700. Jadi untuk kita gunakan peralatan elektrik yang menggunakan power yang tinggi ni, kita boleh enablekan function X-Boost yang ada pada power station ni. Kita connect melalui app dan kita akan enablekan function X-Boost ni. Dan untuk power station ni dan juga aircon ni, dia menggunakan connection Wi-Fi. Dan kelebihannya, kalau kita tak berada di rumah, mungkin ada tempat lain, peralatan ni connect pada Wi-Fi, kita boleh kontrol luar daripada rumah kita melalui internet. Kat sini kita ada dua, satu Wave 2 untuk aircon dan Revo 2 Pro untuk kita punya power station ni. Kalau kita tengok untuk Wave 2 ni, kita boleh kontrol temperature, semuanya kita boleh buat dekat sini. Kemudian untuk Revo 2 Pro ni, kita akan enable X-Boost. Okey, X-Boost ni dah enable by default. Dan dekat sini juga kita boleh kontrol charging. Bagi contoh sini AC charging 940 watt. Kita boleh kurangkan kalau kita nak. Dan sama juga untuk car input, maksudnya untuk kita charge daripada kereta, cigarette data port, kita boleh pilih sama ada 4am, 6am ataupun 8am. Dan dekat sini untuk DC mode ni, kita boleh pilih sama ada kita nak charge daripada solar ataupun car charging, charge daripada kereta, ataupun kita pilih auto. Bagi saya lebih mudah kita pilih auto. Dan kat sini untuk kita enable dan disable kita punya X-Boost. Dan kita akan hidupkan kita punya blower ni daripada power station ni. Saya cuba on kan. Okey, kalau tengok sini dia draw 895 watt. Dan sebenarnya apa yang berlaku dekat sini tuan-tuan, bila kita enable X-Boost ni, dia akan turunkan voltage supaya kita masih lagi boleh hidupkan blower ni. Tapi saya tak rekomenkan untuk tuan-tuan gunakan function X-Boost ni pada peralatan yang sensitif. Kalau kita nak guna untuk blower ataupun heater, tak ada masalah. Nak gunakan pada coffee maker, tak ada masalah. Tapi jangan gunakan kepada komputer ataupun power station yang sensitif. Untuk kita cas power station ni, kita ada 4 cara untuk kita cas. Yang pertama, kita gunakan AC cord dekat sini, gunakan AC charger power daripada TNB. Yang kedua, kita boleh cas dalam kereta menggunakan kabel ni. Kita sambung saja connect 60 ni dan kita sambungkan kepada cigarette lighter port.
Dan yang kedua, kita boleh cas dengan menggunakan solar pada port yang sama juga, tapi kabel untuk cas menggunakan solar ni dia akan datang bersama dengan solar panel. Kemudian lagi satu, kita boleh cas dengan menggunakan USB Type-C. Untuk USB Type-C ni, masa yang diperlukan adalah 8 jam. Dan sama juga kalau kita cas dengan menggunakan cigarette lighter port dalam kereta, akan ambil masa 8 jam juga. Tapi kalau kita cas dengan menggunakan solar panel 220 watt, kita cuma perlukan masa 3 jam setengah saja, dia akan full charge. Kalau cas menggunakan AC power, cuma ambil masa 70 minit saja. Kelemahan yang paling ketara untuk model EcoFlow River 2 Pro ni, kita cuma boleh pilih salah satu saja cara untuk cas pada satu masa. Kita tak boleh combine charging daripada AC power dan charging daripada solar, dan sama juga kita tak boleh combine charging daripada solar dengan charging daripada cigarette lighter port. Pada satu masa, cuma satu saja cara yang kita boleh gunakan untuk cas power station ni. Itu saja kelemahan yang saya nampak dengan power station ni. Okey tuan-tuan, berdasarkan test yang kita buat daripada siang tadi sampai ke malam ni, saya rasa power station ni memang layak dinobatkan sebagai the best power station tahun 2023 bagi kategori 1000 watt hour ke bawah. Dan sekarang ni pula tuan-tuan, dekat mana tuan-tuan nak beli power station ni? Okey, power station saya dapat daripada Bestwing Solution, dan Bestwing Solution ni adalah company yang pertama bawa masuk peralatan ataupun brand EcoFlow ni. Walaupun kalau tuan-tuan tengok dekat Shopee, dekat Lazada, memang banyak company yang mula jual EcoFlow ni, tapi bagi saya lebih baik tuan-tuan beli daripada company yang memang berpengalaman dengan model ni. Dan sebenarnya untuk EcoFlow ni memang dah lama, cuma kita tak berapa nak dengar sangat jenama EcoFlow ni sebab harganya dulu agak mahal. Tapi sekarang ni harga dia tak turun, tapi kualiti dia semakin baik. Dan saya rasa kalau tuan-tuan ada bajet lebih sikit, elok tuan-tuan dapatkan brand EcoFlow ni. Dan kelebihan kalau tuan-tuan beli dengan Bestwing Solution ni, sebab Bestwing Solution ni memang company yang dah lama, dan bukan setakat jual brand ni, dia juga dah mula buat repair. Okey, ramai orang yang gunakan brand EcoFlow ni kadang-kadang dia abuse, kadang terjatuh lah, masuk air lah, rosak. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai power station ni, tuan-tuan kena beli dengan company yang ada pengalaman dan company yang mampu untuk buat repair. Dan sekarang ni pun Bestwing Solution dah mula buat repair, memang dah ramai orang yang hantar power station yang rosak, dan kebanyakan yang rosak tu memang berpunca daripada penggunaan lah, bukan faulty yang ada pada power station ni. Dan saya sendiri pun saya pernah pergi ke tempat Mr. Kuah ni, Bestwing Solution. Dekat rumah dia juga dia ada buat repair untuk, bukan saja untuk EcoFlow, dan ada lagi 2-3 brand lah. Dan dia pula seorang yang memang minat untuk belajar dan memang agak berpengalaman lah dalam power station. Jadi untuk tuan-tuan dapatkan power station ni, saya akan letakkan link dekat bawah, link WhatsApp Mr. Kuah daripada Bestwing Solution. Jadi tuan-tuan boleh bertanya tentang power station ni dengan Mr. Kuah. Kalau tuan-tuan nak datang untuk melawat ke tempat dia pun tak ada masalah, sebab dekat situ ada banyak lagi produk yang tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh WhatsApp, boleh call, boleh bincang dulu, boleh tanya apa stok yang ada. Jadi nampaknya tuan-tuan sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.